Antara peruntukan yang berkaitan dengan jenayah memikat atau membawa pergi atau menahan seseorang perempuan bersuami adalah di bawah Seksyen 498 Kanun Keseksaan, Seksyen 32 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Seksyen 43 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu 2001. Tuan Musa Awang iaitu Presiden Persatuan Peguam Syari'i menyatakan bahawa undang-undang ini sudah wujud di Malaysia namun tidak dikuatkuasakan. Orang awam kemungkinan tidak mengetahui mengenai undang-undang tersebut atau bukti yang terdapat lemah menyebabkan pendakwaan tidak dapat diteruskan. Bagi peruntukan berkaitan jenayah memikat di bawah kesalahan jenayah syariah ini terdapat di kebanyakan negeri antaranya Selangor, Pulau Pinang, Johor, Terengganu, Negeri Sembilan dan wilayah persekutuan. Berdasarkan Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, peruntukan melibatkan kesalahan ini terdapat pada Seksyen 32. Dalam seksyen ini memperuntukkan mana-mana lelaki yang memujuk lari seorang perempuan bersuami atau membawanya pergi atau mempengaruhinya untuk meninggalkan rumah tangganya adalah merupakan satu kesalahan. Jika disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Terengganu, kesalahan ini tidak terhad kepada isteri orang sahaja namun umum kepada mana-mana perempuan. Seksyen 77 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992 juga tidak ditujukan kepada isteri orang sahaja namun termasuk juga anak dara yang belum berkahwin. Jika disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Perbuatan yang bagaimana mana-mana lelaki itu boleh dianggap sebagai jenayah memikat. Sebagai contoh, jika perempuan yang bersuami itu secara sukarela mengikut mana-mana lelaki tanpa dipujuk oleh lelaki itu, adakah ia juga dianggap sebagai satu jenayah memikat? Ataupun jika terdapat situasi yang mana perempuan bersuami tersebut telah dipukul ataupun didera oleh suaminya sendiri dan di sini mana-mana lelaki tersebut telah datang untuk membantu dan membawa pergi perempuan tersebut. Jadi, adakah perbuatan ini juga dikira sebagai satu jenayah memikat? Kedua ialah mengenai hukuman dalam peruntukan ini, yang mana dalam peruntukan ini ia hanya menyebut tentang denda ataupun penjara yang akan dikenakan kepada mana-mana lelaki. Dan perempuan yang terlibat sama dalam jenayah ini hanyalah disuruh untuk kembali kepada suaminya. Jadi ia seolah-olah tidak adil kerana jenayah ini dilakukan ataupun melibatkan dua orang, iaitu lelaki, mana-mana lelaki dan juga perempuan yang bersuami. Tetapi kenapakah hukuman denda dan penjara itu hanya dikenakan kepada lelaki dan perempuan bersuami tersebut hanya disuruh kembali kepada suami? Seterusnya, peruntukan di bawah Seksyen 498 Kanun Keseksaan. Dalam peruntukan ini, 3 elemen penting yang perlu diberikan penekanan. Pertama, perempuan itu mestilah perempuan yang sudah berkahwin atau berada di bawah tanggungan orang lain yang mewakili suaminya. Kedua, individu yang membawa perempuan itu pergi mengetahui tentang status perempuan itu yang telah berkahwin atau mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayainya. Ketiga, perbuatan membawa atau memikat itu mestilah diiringi dengan niat jenayah, iaitu melakukan persetubuhan yang ditegah sama ada dengan individu yang membawa itu pergi atau dengan orang lain. Isu yang pertama ialah peruntukan ini dibuat ataupun digubal berdasarkan kepada norma kepercayaan dan amalan masyarakat ataupun adat kuno, yang mana ianya dikatakan tidak lagi sesuai dengan norma kehidupan masyarakat moden. Yang kedua ialah peruntukan ini mendiskriminasikan golongan wanita kerana hanya memberikan perlindungan kepada pihak suami sahaja apabila isteri mereka dipikat. Pertama, peruntukan ini tidak melindungi kaum isteri apabila suami mereka dipikat oleh wanita lain. Yang kedua ialah perkataan barang siapa. Walaupun pada hakikatnya tertuduh di bawah kesalahan ini datang daripada kaum lelaki, namun disebabkan perkataan barang siapa, ianya boleh ditafsirkan juga tertuduh itu boleh datang daripada kaum wanita. Yang ketiga ialah wording mana-mana orang yang bertanggungan. Ianya satu wording yang umum yang boleh menimbulkan beberapa persoalan, antaranya siapakah mana-mana orang yang bertanggungan tersebut. Adakah ianya
diberikan hak menurut undang-undang ataupun sesiapa sahaja yang dilantik oleh suami? Dan adakah seorang wanita yang telah berkahwin masih lagi memerlukan seorang penjaga kepada dirinya? Yang terakhir ialah perkataan membawa pergi. Perkataan membawa pergi ini seolah-olah mempunyai elemen dan unsur yang sama dengan kesalahan melarikan orang di bawah Seksyen 362 yang mana Seksyen tersebut membawa ataupun memberikan hukuman yang lebih berat kepada tertuduh. Yang pertama ialah peruntukan baru perlu digubal untuk melindungi wanita dan kaum isteri apabila suami mereka dipikat oleh wanita yang lain. Kedua ialah wording barang siapa dan juga mana-mana orang yang bertanggungan perlu diberikan huraian yang lebih spesifik supaya maksud yang diinginkan dapat disampaikan dengan lebih jelas. Yang terakhir, frasa membawa pergi perlu dipinda agar ianya tidak mempunyai elemen dan unsur yang sama dengan peruntukan di bawah Seksyen 362 Kanun Keseksaan berkaitan dengan kesalahan melarikan orang.